الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Al-Hidayah Bandar Sarjana Putra Jenjarum, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB, tansi, datuk-datuk, datin-datin, dif-dif kehormat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, musliman, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan belum? Belum. Patut macam lapar je tengok. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga, amin insya-Allah. Pertama-tama dan selamanya kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam dan juga kesihatan yang Allah berikan pada kita. Hari ini saja tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tak tahulah berapa ramai kawan-kawan kita yang terlantar di hospital. Sedangkan kita, Allah masih beri kesihatan kepada kita. Hari ini saja tak tahulah berapa juta yang Allah Ta'ala telah jemput menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah masih memberi nikmat umur dan kesihatan kepada kita. Walaupun kita adalah sakit sikit-sikit misalnya kan, ada gout ke, kecil manis, darah tinggi, asma, sakit jantung, sakit lutut, macam-macam penyakit. Tapi kita ada nikmat yang dinamakan nikmat iman itu yang menyebabkan kita boleh hadir ke majlis-majlis ilmu seperti ini. Kata Rasulullah, siapa yang hadir majlis ilmu, Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya, subhanallah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ya, kita Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam ketaatan seperti ini, amin insya-Allah. Hadirin sekalian, insya-Allah kita akan sambung pengajian Tanbihul Ghafilin kita pada muka surat yang ke-38. Dan sebelum kita teruskan dengan lebih panjang, sukalah saya mulakan dengan puji-puji pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin, musliman, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Safhah 38, surat 38, ya, pada pertengahan perenggan, jika ditanya tentang soal kubur bagaimana bentuknya, maka ulama berbincang berkenaan tentang bagaimanakah keadaan
ya mayat ketika mana disoal di dalam kubur, maka pertanyaan itu ada yang berpendapat ya pertanyaan itu hanya kepada ruh tanpa jasad. Ada yang berpendapat bahawa dalam kubur besok hanya yang terlibat hanya ruh saja, tidak jasad. Ini pandangan yang pertama. Ada juga yang berpandangan ya yang mana ya jasad hanya sampai di dada. Ya, yang pandangan pertama, roh tanpa jasad, dan di saat itu roh masuk ke dalam jasad hanya sampai dada saja. Ya, ada yang mengatakan bahawa hanya melibatkan roh. Ya, ada yang berpendapat rohnya di antara jasad dan kafan sahaja. Dan yang sebaiknya seorang itu percaya adanya pertanyaan tanpa menanyakan dan sibuk dengan caranya. Maknanya kita ni tuan-tuan tak perlu fikirlah macam mana terlalu dalam, ya sama ada roh ke, sama ada jasad ke, tapi yang paling penting kita mempercayai adanya soalan berkenaan tentang siksaan kubur tersebut. Ada soalan-soalan kubur tersebut. Ya, baik. Maka bila ada orang menolak adanya soal mungkar nakir dalam kubur, maka penolakannya dari dua perkara. Ya, ada yang menolak tentang apa dia? Soalan kubur ataupun pertanyaan kubur. Ya, ataupun sesi ya yang dinamakan alam ruh. Ada dua sebab yang orang itu menolak, kata ulama. Yang pertama, ia mungkin menurut pemikiran akal sebab menyalahi kebiasaan tabiat alam, atau ia berkata tidak ada dalil. Ya, tuan-tuan, yang pertama apa dia? Orang yang menolak berkaitan tentang adanya siksaan kubur, adanya alam barzah ini, mereka kata apa dia? Yang mana tidak logik dari sudut akal. Yang perlu kita faham tuan-tuan, golongan-golongan orientalis ini dia biasa mengaitkan berkaitan tentang soal logik akal ya pada orang-orang yang mubtadi. Tuan-tuan, Islam bukan agama yang logik semata-mata. Itu benar. Bukan logik tu ada logiknya, tapi bukan semata-mata. Islam adalah agama wahyu. Banyak sekali saya bagi contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita ambil wudu kemudian terbatal, kenapa yang dibasuhnya muka dengan tangan, kaki dan sebagainya? Yang salah punggung kan? Yang pungut itu, yang salah punggung, kenapa yang dibasuh muka? Tak ada kena-mena kan? Nak bagi tu Islam bukan agama logik semata-mata. Ya, Islam agama wahyu. Jadi hadirin sekalian, baik. Tidak ada dalil pun ada yang mengatakan, ya, yang mengatakan ni biasa orang-orang yang mana dalil? Tak ada dalil pun yang mengatakan ada alam barzah. Saya tambah lagi satu, ada yang mengatakan apa dia tuan-tuan? Ya, kalaulah adanya alam barzah ini, maka apa dia? Maka tidak fair. Ada yang kata tidak fair. Tidak fair sebab apa dia? Macam mana orang yang mati zaman Nabi Adam dia. Ya, macam untunglah kita yang mati sekarang ni. Kejap lagi nak kiamat dah. Ya, orang yang dulu-dulu tu zaman Nabi Adam lama lagi kena seksa. Itu dia. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata untunglah orang yang kena makan buaya. Ya, dia tak masuk kubur kan? Untunglah orang yang mati dalam laut misalnya. Tak, tuan-tuan. Ya, Islam bukan agama logik. Logiknya, ya tak ya. Kalau kita tanya dengan orang mubtadi, orang yang baru yang kenal agama, kan? Kamu percaya ke alam kubur? Percaya. Habis tu orang yang mati, ya, orang yang mati contohnya dalam laut di bawah MH370 ke, ataupun yang kena gilis lori ke apa dia, yang tak sempat masuk kubur macam mana? Takkan dia tak kena azab? Itu dia. Ya tak ya juga ya. Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati sekalian. Ya, alam barzah adalah alam yang berbeza. Yang kita pergi kubur tu, itu bukan alam barzah, tuan-tuan. Ya. Kita mati ni tak kisah di mana-mana, kita masuk satu alam. Itu yang perlu kita faham. Ya. Yang mana tempoh dia bukan logik akal kita. Ya. Dia tetap adil di sisi Allah Taala. Tak kisahlah kita mati kemudian ke, kita mati baru ke, dia sama je tempoh dia. Ya, untunglah orang yang mati kemudian, baru mati dah kiamat dah besok. Ya, baru kena seksa kejap dah. Ya, bukan macam itu ukurannya. Ya, ukuran logik macam itu, tapi Islam bukan agama logik. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendapat pertama bahawa ia tidak mungkin dalam akal kerana menyalahi kebiasaan tabiat alam, pendapat ini bererti menidakkan kenabian dan mukjizat. Tuan-tuan, perkara ghaibiyah ini adalah yang kita dapat daripada perkara simai, yang kita mendengar daripada baginda Rasulullah, ya, dan juga mukjizat baginda Rasulullah. Ya, tuan-tuan, kita hanya boleh tahu melalui apa dia? Melalui daripada Rasulullah sampai kepada tabi'in, sampai kepada ulama, sampai sekarang. Kalau kita menidakkan, bermakna kita tidak percaya dengan Rasulullah. Bermakna kita tidak beriman dengan Rasulullah.
bererti kata ulama apa dia? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang menolak semua itu bererti keluar dari Islam. Itu dia. Dia bagi contohlah. Antara ya, apa contoh-contoh kenabian itu apa dia? Ya, bahkan laut telah terbelah untuk Nabi Musa, ya, tongkat menjadi ular. Semua kejadian itu menyalahi tabiat alam. Ya, maka orang yang menolak semua itu berarti keluar dari Islam. Jika ia berkata tidak ada dalil, maka hadis-hadis yang kami terangkan sudah mencukupi untuk menjadi alasan. Mana hadisnya? Mana dia punya dalilnya? Firman Allah SWT, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Ya, dan siapa yang mengabaikan peringatanku, yakni ajaranku, maka ia akan merasakan kehidupan yang sukar. Kehidupan sukar ini ketika menghadapi ya pertanyaan dalam kubur. Ya, jadi ada, jangan kata tak ada dalil. Ya, bukan tentang kubur ini ada dalil. Ya, demikian pula Yuthabbitullah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang bermaksud Allah akan menetapkan hati orang-orang mukmin dengan kalimat yang teguh di dunia dan di akhirat. Kalimah apa dia? Kalimah la ilaha illallah yang telah kita bincang sebelum ni. Yang mana kita dah bincang sebelum ni, ada 3 hal, 3 perkara. Yang mana apa dia? Yang mana orang mukmin ini dia akan sebut. Ketika mana? Ketika nak meninggal dunia. Disebutkan kalimah la ilallah, dipermudahkan urusannya. Kemudian ketika mana? Ketika mana nak jawab soalanku, kubur, ucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, ketika mana? Ketika nak meniti di titian sirat, kalimah la ilaha illallah. Yang dibuktikan apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan hati orang-orang mukmin dengan kalimat yang teguh di dunia dan di akhirat. Dia akan boleh sebut di dunia dan juga di akhirat. Macam mana kita confirm kita boleh sebut di akhirat, sedangkan di dunia ni kita jarang-jarang menyebutkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah ni sangat tinggi, tuan-tuan. Yang mana apa dia soal tentang kepercayaan dan pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Maknanya dalam hidup ni, sekiranya kita ada masalah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bergantung pada Allah. Ya, dalam hidup ni berapa ramai orang bergantung pada manusia? Ramai. Bila tanya, Yahya, macam mana bisnes? InsyaAllah lah, selagi YB tu kawan ayah, insyaAllah ada bisnes untuk ayah ada. Ayah kita bergantung pada manusia. Berapa ramai orang yang dia bergantung kepada pekerjaan dia, bergantung pada bos-bos, bergantung kepada apa dia, ya, macam-macam. Ini sekalian, ada sebuah cerita hadirin sekalian, yang mana seorang ulama yang telah bertaubat di atas dosanya. Ini sekalian, kemuliaan kita adalah apa dia? Apabila kita bertaubat. Ya, kemuliaan ini datang pada orang yang mana berdosa bertaubat. Orang yang berdosa bertaubat lebih mulia daripada 1000 wali, tuan-tuan. Pendosa yang bertaubat lebih mulia daripada 1000 wali. Ya, ini nak bagi tahu hebatnya kita bertaubat. Semua di antara kita ni mulia disebab bertaubat. Kerana kita hakikat manusia ini ada pendosa. Yang tak ada dosa tu Doraemon. Yang namanya manusia ni semua ada buat dosa. Ni kisah seorang wali Allah, seorang ulama yang mana dia dulu mencuri kain kafan, tuan-tuan. Ya, kalau kita curi kain kafan ni mungkin dekat kedai-kedai kain lah kan. Tapi dia punya legendnya, dia pergi curi kain kafan kat mana, tuan-tuan? Dekat kubur. Ya, berapa banyak dia curi? Ya, dia penggali kubur. Settle saja, orang dah balik, dia gali semula. Ialah kain kafan baru, tinggal basuh je lah. Boleh jual balik ke dan sebagainya. Dia kata, ya, dengan seorang alim ulama, ya, wahai ulama, saya telah mencuri lebih kurang, ya, tidak kurang daripada 1000 kain kafan. Banyak tak banyak, tuan-tuan. Ya, jadi apa yang menyebabkan dia bertaubat pada kata, sepanjang saya curi tu sebut, dalam 1000 tu 999 satu je yang nak bagi tahu, tuan-tuan, ya, bukan mudah orang yang nak selamat ni. Kita masukkan, kita ngadap ke kiblat. Tapi besok bila dah dalam kubur tu dia beralih. Kenapa dia? Kerana kat dunia ni dia punya akhlak dia tidak menepati syariat. Jadi dia tanya dengan ulama, apakah sebab orang ni 999 ni tidak menghadap kiblat? Jawapan ulama tersebut, ya, kerana mereka ini tidak bertawakal, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika hidupnya. Kita ni, hati kita ni, tuan-tuan, kita kata cinta pada Allah. Tapi cuba kita baca Quran sekejap lagi. Baru bismillah aja bunyi WhatsApp, ting 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 ting. Mana lagi lama WhatsApp ke Quran?
Tuan-tuan, kalau betul kita cinta kepada Allah ni kan, macam kita baca surat cinta lah. Ya tuan-tuan, mana mungkin kita jemu untuk membaca surat cinta kekasih kita tuan-tuan. Tapi ni kita baru baca sikit rasa jemu dah. Mana yang kita kata cinta tersebut? Mana pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, ya, itu dia. Ya, Allah akan menetapkan hati orang mukmin dengan kalimat yang teguh di dunia dan di akhirat. Orang yang sungguh mukminnya, sungguh imannya, dia akan apa dia? Dia akan boleh sebut la ilaha illallah ni di dunia dan juga di akhirat. Di dunia bila? Ketika sakarat al-maut. Ketika mana nak meninggal dunia besok, dia boleh sebut. Nak sebut ni bukan sebab dia lancar dekat dunia baca Quran laju tak. Tapi sebab apa dia? Sebab dia amal dia. Itu dia. Dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Al-Musayyad dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-mu'min qabrahu atahu fattana al-qabri fajlasahu fi qabrihi wa sa'alahu wa innahu la yasma'u qur'ani 'aliha قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي فيقولان له يثبتك الله النم قرير العين وهو قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وإذا دخل الكافر أو المنافق قبره قال له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول لا أدري فيقولان له لا دريت فيضرب بمرزبة يسمعها ما بين الخافقين إلا الجن والإنس. Apa maksudnya? Jika seorang mukmin telah masuk saja dalam kubur, maka didatangi oleh dua malaikat yang menguji dalam kubur. Lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya. Sedang ia mendengar suara derap selipar kasut mereka ketika kembali. Lalu ditanya oleh kedua malaikat itu, siapa Tuhanmu dan apakah agamamu? Ini soalan kubur lah. Ya, ma rabbuka, apa buka-buka dia. Ini orang yang tidak beriman. Ya, dia tak tahu nak jawab tuan-tuan. Ini pelawak je lah. Bukan betul gitu. Tapi nak begitu apa dia? Orang yang mana apa dia? Orang yang mana dia tak boleh jawab. Kerana apa dia? Kerana amal dia di dunia lah. Itu dia. Ya. Lalu ditanya oleh kedua malaikat itu, siapa Tuhanmu? Dan apakah agamamu dan siapa nabimu? Lalu dijawab, Allah Tuhanku, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Lalu malaikat itu berkata, Allah yang akan menetapkan engkau dalam kalimat itu. Nampak tak? Allah yang akan menetapkan kalimat itu, bukannya kita. Allah sendiri tuan-tuan. Kalau Allah tak izinkan, boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Ya, kalimah itu Allah yang menetapkan. Tidurlah dengan tenang hati, subhanallah. Tuan-tuan, kita kat dunia ni kadang-kadang sampai tak cukup tidur. Tuan-tuan, bila sibuknya kita ya, uruskan anak, uruskan itu, uruskan ini. Ada di antara kita tuan-tuan yang kurang tidurnya, diuji dengan kurang tidurnya. Tuan-tuan, betul lah bahawa kita kat dunia ni tempat kita apa dia? Tempat bukan kita istirahat. Istirahat bila? Istirahat kita bila kita melangkah kaki kanan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekarang kat dunia ni kalau kita letih tu padan. Tapi ada di antara kita tuan-tuan yang tidur manjang, tidur je. Ya. Ji buat apa ji? Menjak mencin ni Ustaz, tak ada buat benda, tidur jelah, tidur dia. Allahu akbar. Tuan-tuan, kita ni kena apa dia? Kita kena raikan masa umur yang Allah berikan kepada kita ni, yang bila-bila saja boleh terpadam, umpama api lilin yang dibakar, yang kita tak tahu bila-bila yang akan terpadam. Jadi hadirin sekalian, manfaatkan semaksimum mungkin. Ya, kerana apa dia? Ni bukan tempat berehat. Orang-orang yang mana dia fikir tentang agama, dia mesti rasa 24 hours, 24 jam itu sangat tidak mencukupi. Kerana apa dia? Kerana sibuknya memikirkan dan juga apa dia? Menyusun strategi membantu masyarakat, membantu agama, membantu negara, membantu apa dia? Keluarga untuk keluar daripada kepompong yang mana kepompong maksiat kepada kepompong kepada apa dia? Kepada agama jalan yang hanif, yang lurus itu tuan-tuan. Dia selalu fikir, bila duduk saja fikir, keluarga aku kenapa ada yang tak pakai tudung lagi? Keluarga aku ni ya, yang belah mak, yang belah isteri, yang belah itu, kenapa ada yang misalnya apa dia, yang belum solat lagi? Kenapa bapa mertua aku ni ada yang apa dia, yang belum solat lagi misalnya? Dia sentiasa fikir dan dia akan fikir dan dia akan menyusun strategi yang mana kadang-kadang apa dia, masa rehatnya terbatas. Kenapa dia faham bahawa dunia ini adalah tempat bekerja keras untuk
mendapatkan bekalan-bekalan yang banyak. Untuk apa dia? Memindahkan ke negeri akhirat. Orang bijak, orang yang berjaya memindahkan harta dunia, harta intelek, harta wang ringgit, harta apa dia? Harta fikiran dia, harta idea dia, harta tenaga dia yang dipindahkan ke negeri akhirat. Ni orang bijak, tuan-tuan. Tapi orang yang tidak bijak, orang yang mana pun mempersiakan semua harta-harta yang saya sebut tadi. Sama ada harta tenaga, masa, idea, ilmu yang dia belajar dulu tu. Ya, dia biarkan begitu saja. Sedangkan dia boleh kembangkan, dia boleh kongsikan menjadi saham akhirat dia. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Ya, baik, tidurlah dengan tenang hati. Itulah erti Allah menetapkan mereka dalam kalimat hak. Adapun orang kafir, ya, yang zalim, maka Allah menyesatkan mereka, tidak memberi petunjuk taufik kepada mereka, sehingga ketika ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu, agamamu dan nabimu, maka orang kafir itu menjawab, tidak tahu. Maka oleh malaikat dikatakan tidak tahu, maka langsung dipukul dengan pemukul sehingga jeritan suaranya terdengar semua yang di dalam kecuali manusia dan jin. Tuan-tuan, binatang-binatang ni tuan-tuan semua tahu, semua dengar akan apa dia, siksaan kubur itu berlaku. Yang tak dengar siapa dia? Cuma manusia dan jin saja. Baik itu hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita ni mujurlah, kita ni tak dengar. Kalau dengar ni mungkin kita akan pingsan, tuan-tuan. Ya, kita ni sebab kita tak dengar aja. Habis itu macam mana kita nak beringat-ringat, ustaz? Kalau dengar mesti beringat. Kalau dengar ni mesti kita akan pergi masjid selalu. Tuan-tuan, sebenarnya peringatan yang Allah Taala bagi, ya, secara terus dan menerus. Antaranya coronavirus ni, ini adalah peringatan daripada Allah. Orang mukmin kena fikir macam tu. Orang mukmin bukan saja fikir, oh ini sebenarnya daripada tu, daripada ini. Itu adalah sebahagian daripada asbab. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita kena percaya itu hakikat datang daripada Allah. Sebelum ni kita datang dengan jerebu, betul tak? Itu peringatan. Bagi orang yang nak ambil sebagai peringatan. Ya, ada orang macam-macam, oh ni kata dah nak kiamat lah, apa semua. Tak kisahlah dia benda tu fakta betul tak betul, itu lain kira. Yang kita orang mukmin ni kena ambil kira apa dia? Betul tak betul, kita kena apa dia? Kita kena jadikan ianya sebagai muhasabah. Kita kena jadikan ianya apa dia? Ianya sebagai, ya, peringatan untuk kita buat persiapan gitu. Ya, ada orang tanya, ustaz, katanya bulan Ramadan tahun ni kiamat ni. Ya, bila berlaku macam ini, katanya nanti bulan Ramadan kiamat. Betul ke tak betul? Jawapan saya, betul ke tak betul tu wallahu alam. Kerja kita bukan nak tahu betul tak betul, kerja kita buat persiapan. Kalau betul sekalipun, kita dalam keadaan bersedia. Itu dia. Ni betul tak betul, tak ada persiapan. Kalau betul berlaku, na'udzubillah. Ya, gini kita bimbang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, kematian adalah waktu yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Orang yang faham saja yang akan bersedia. Orang tak faham dia tak akan bersedia, tuan-tuan. Ya, punyalah kita ni, tuan-tuan, seronoknya kita kat dunia ni, kan? Kita dalam hidup ni ada dua je. Sama ada kita bertahan dalam maksiat atau kita bertahan dalam apa dia? Dalam kita menahan diri daripada buat maksiat. Ada orang dia bertahan ni apa dia? Bertahan nak hidup ni macam mana? Berapa banyak pil dimakan sehari segenggam. Ya, jin apa banyak sangat pil makan ni? Ya, biar lama sikit hidup, ustaz dia. Ada yang naik basikal, ya, bersenam, tak ada masalah. Semua bimbang dengan kematian itu. Tapi ada satu lagi kebimbangan yang sepatutnya kita bimbang. Apa dia? Kita perlu buat persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara kita nak panjang umur, itu biasa, itu fitrah naluri manusia. Tapi hadirin sekalian, biarlah panjangnya umur kita ini seiring dengan banyaknya bertambahnya amal kita. Kita bimbang lagi panjang umur kita, lagi jenuh nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, seterusnya. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Hazim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, bagaimana engkau hai Umar jika didatangi oleh kedua malaikat yang akan mengujimu? Menguji ni maknanya menyoal lah, ya, di dalam kubur, iaitu Munkar dan Nakir. Hitam keduanya, kebiru-biruan taring keduanya mengguris bumi. Ya, hadirin sekalian, sangat bengis, berwarna apa dia? Berwarna hitam, ya, kebiru-biruan dan bertaring keduanya. Ya, sedang rambut keduanya sampai ke tanah dan suara keduanya bagaikan petir yang dahsyat. Subhanallah. Ya, hadirin sekalian, ya, dijadikan pula kan yang sebelum ni kita belajar malaikat yang menyeksa ni dijadikan pula ada yang buta, ada yang bisu dan juga tuli tak dengar. Ada yang pekak. Ya, supaya kita jerit terlolong ni, dia tak ada rasa kasihan kepada kita.
Dia seksa sehabis-habisnya. Subhanallah. Ni kita bimbang tuan-tuan. Ya. Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah ketika itu saya cukup sedar bagaimana keadaanku sekarang ini? Jawab Rasulullah, ya. Ya. Berkata Umar, jika sedemikian, maka saya selesaikan keduanya. Dengan izin Allah, Nabi SAW bersabda, sungguhnya Umar seorang yang mendapat taufik. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nak bagi tahu apa dia, kita dekat dunia ni tuan-tuan, kita sedang tidur. Ya, dalam ilmu ni tidur tu tidurlah. Tapi kalau kita sedar sekalipun, kita tengah tidur. Bila kita sedar, kata Rasulullah, saat bila kita meninggal dunia, baru kita sedar. Rupa-rupanya, kita ni duduk kat dunia ni apa dia? Rupanya kita lalai. Itu maksud dia. Ya, kita sedang tidur tuan-tuan. Hatta tengah berjaga ni, tidur sebenarnya ni. Kita lalai sebenarnya. Bila kita rasa hidup ni betul-betul hidup, bila kita telah meninggal dunia, barulah kita sedar, oh rupanya mimpi. Dekat dunia dulu kenapalah aku bazir masa aku. Ya, Abu Lais berkata, saya telah diberitahu oleh Abu Qasim bin Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syabadi dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, ini hadis yang panjang, saya terus baca dia punya maksud dia. Tak ada seorang yang mati melainkan ia mendengar apa yang didengar oleh semua binatang kecuali manusia. Dan andai kata ia mendengar, pasti pengsan. Ini dia, saya dah sebut tadi tuan-tuan. Kalau kita dengar, confirm pengsan confirm. Ya. Dan bila dihantar ke kubur, maka jika soleh baik, ya, segerakanlah aku. Ni tuan-tuan, bila kita bawa saja ke kubur, ya, orang yang mana dia soleh, dia nak dia disegerakan. Ya. Andai kamu mengetahui apa yang di depanku daripada kebaikan, nescaya kamu akan menyegerakan aku. Kalau kita nampak, ya, kebaikan-kebaikan yang orang yang meninggal dunia itu nampak, misalnya taman-taman syurga yang kehijauan, ya, kita pun nak supaya apa dia cepat-cepat kita hantar dia. Dah tak sabarlah nak pergi satu tempat yang indah. Ya, dan bila ia tidak baik, maka berkata jangan disegerakan. Ini untuk orang-orang yang buat maksiat pada Allah. Ya, kalau kita boleh dengar dia cakap, ya, janganlah, tolonglah, jangan, ya, cepat lewatkanlah dia kata. Ya. Andai kamu mengetahui apa yang di depanku daripada bahaya, nescaya kamu tidak akan tergesa-gesa. Kita pun kesian ni. Nak bawa ayah kita, nak bawa adik kita, nak bawa abang kita usung ni, kita tahu apa yang di hadapan dia ni. Yang mana mungkin kawah-kawah api neraka sedang menunggu dia. Kita pun rasa macam, mak, nak hantar cepat ke hantar lambat ni? Nanti dulu. Kesian ke adik awak tu. Nampak tak? Sebab kita tak tahu. Tuan-tuan, kalau tahu ni, confirm kita akan lambat-lambatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian jika telah ditanam dalam kubur, didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiruan, datang dari arah kepalanya. Datang saja daripada arah kepalanya, maka ditolak sembahyangnya. Sembahyang ditolak. Ya, tidak boleh datang dari arahku sebab ada kalanya ia semalam tidak tidur kerana takut dari saat yang seperti ini. Lalu datang daripada bawah kakinya. Ya, datang pula apa dia? Datang pula amalan daripada bawah kakinya. Maka ditolak, ya, oleh apa dia? Oleh baktinya pada kedua orang tuanya. Silap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita baca balik. Kemudian jika telah ditanam dalam kubur, didatangi oleh dua malaikat yang hitam kebiruan, datang dari arah kepalanya, maka ditolak oleh sembahyang. Tidak. Yang betul apa dia? Tuan-tuan, bila kita banyak sembahyang ni, ya, bila malaikat datang saja daripada kepala, yang tolak siapa? Sembahyang, bukan sembahyangnya ditolak. Ya, sembahyang menolak apa dia? Tolak malaikat tersebut. Ya. Jangan kamu ganggu dia. Ya, datang daripada kepala, ditolak oleh sembahyang. Sembahyang tolak. Ini bahasa Melayu yang klasik ni, dia kena ni baca elok sikit. Ya, tidak boleh datang dari arahku sebab ada kalanya ia semalam tidak tidur kerana takut dari saat yang seperti ini. Dia tidak tidur buat apa tuan-tuan? Bangun malam qiyamul lail misalnya, ya. Jadi dia tak boleh datang. Ya, lalu datang pula daripada bawah kakinya. Malaikat datang pula daripada bawah kakinya, maka dia tolak pula dengan apa dia? Bakti kepada kedua orang tuanya. Ini tuan-tuan. Mana-mana yang ada anak, yang ada ibu ayah, buat bakti tuan-tuan. Ramai di antara kita yang dah tak ada ibu ayah ni, yang mana sekarang ni tengah sedih. Terkilan kita bahasa Melayu dia. Kenapa terkilan? Dulu masa ayah saya hidup, saya kurang berbakti. Tapi sekarang saya tak ada ruang nak bakti pada ayah saya. Tak ada ruang untuk bakti mak saya. Dulu saya sibuk dengan bisnes, dengan kerja saya. Padahal kerja ni tak ada habisnya.
Tapi sekarang ni dah habis dah umur mak ayah saya yang saya tak ada ruang untuk saya bakti semula. Berapa ramai tuan-tuan di hadapan saya ni yang mana dah mak ayah tak ada, kita rasa apa dia? Kita rasa terkilan dalam hidup kan? Teringat-ingat, terbayang-bayang. Jadi yang masih ada mak ayah, bakti sungguh-sungguh. Kerana ada ruang dan peluang, betul tak? Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jangan datang dari arahku kerana ia biasa berjalan tegak kerana takut dari saat yang seperti ini. Ya, lalu datang daripada kanannya, datang pula malaikat daripada kanan. Ditolak oleh apa dia? Ditolak pula oleh sedekahnya. Banyakkan sedekah tuan-tuan. Kerana sedekah ni juga boleh menepis daripada apa dia? Daripada siksaan-siksaan dari dalam kubur. Itu dia. Ya, banyakkan sedekah. Banyak mana nak sedekah? Tuan-tuan, ya, kita nak bagi sedekah ni, jangan kita fikir kita nak bagi untuk masjid, untuk mak tahfiz, untuk surau dah. Tapi kita fikir untuk bagi untuk diri sendiri. Tuan-tuan, kalau kita nak bagi untuk diri sendiri, yang terbaik ke tidak yang terbaik? Yang terbaik. Kerana hakikat pemberian tu adalah untuk akaun. Jadi jangan berkira, itu dia. Ya, kalau tuan-tuan ada peluang untuk sedekah, sedekahlah sebanyak-banyak yang boleh. Ya. Kemudian apa dia? Tidak boleh datang dari arahku kerana ia biasa sedekah kerana takut dari saat yang seperti ini. Ada orang di antara tuan-tuan ni semua diterangkan apa dia? Ada di antara kita yang bersedekah kerana takut pada azab kubur. Kerana buat baik pada mak ayah, takut pada azab kubur. Ya, kenapa dia sembahyang bangun malam? Kerana takut pada azab kubur. Siapa yang kat dunia banyak takut pada Allah, besok dekat akhirat dia gembira. Tapi siapa kat dunia ni dia berani sangat. Ya, dia langgar itu, langgar ini, buat itu, buat ini, dia banyak ketawa, ya, dia tidak banyak bersedih, ya, maka besok sedih banyak dia besok di akhirat. Allah Taala sebut apa dia? Ya, falyadhaku qalila walyabku katsira. Ya, hendaklah apa dia? Kurangkan apa dia? Kurangkan gelak ketawa, tapi banyakkan apa dia? Banyakkan menangis. Tuan-tuan, dalam tahun ni ada dah kita menangis. Dalam bulan ni ada tak kita menangis? Dalam minggu ni ada tak kita menangis? Dalam hari ni ada tak kita menangis kerana menyesali dosa-dosa kita? Ataupun kita banyak tengok maharaja-maharaja lawak misalnya, yang boleh menggelapkan hati kita. Ya, baik. Seterusnya apa dia? Ya. Lalu datang pula dari kirinya, maka ditolak oleh puasanya pula. Ya, nampak tak? Ni tuan-tuan, beruntung orang yang suka berpuasa Isnin Khamis. Ya, berpuasa bukan Isnin Khamis je lah. Dia ada puasa tengah bulan, dalam bulan, awal bulan, ya, puasa Isnin Khamis dan puasa sunat yang lain, ya, akan dihadiahkan dengan syurga yang dinamakan syurga Ar-Rayyan, khusus untuk apa dia? Orang yang suka berpuasa. Ya, ditolaknya pula, ya, daripada arah kirinya oleh kerana puasanya. Jangan datang dari arahku kerana ia biasa lapar dan haus kerana takut, ya, dari saat yang seperti ini. Ya, tuan-tuan, apalah sangat dengan laparnya di dunia berbanding laparnya besok kita di negeri akhirat. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu ia dibangunkan bagaikan dibangunkan dari tidur. Lalu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang membawa ajaran kepadamu itu? Ia bertanya, siapakah itu? Dijawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dijawab, saya bersaksi bahawa ia utusan Allah. Lalu berkata kedua malaikat, engkau hidup sebagai orang mukmin dan mati juga mukmin. Lalu diluaskan kuburnya, dibukakan baginya segala kehormatan yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Semoga Allah memberi taufik dan pelihara serta dihindarkan dari hawa nafsu yang menyesatkan dan menyelamatkan kami dari siksa kubur. Kerana Nabi SAW juga berlindung kepada Allah dan siksa kubur. Hadirin sekalian, orang yang beriman dekat akhirat, dia akan mendapat apa dia? Kehormatan. Kita kat dunia ni kita nak follower ramai. Kita nak orang hormat kita. Kita nak orang pandang kita. Padahal tuan-tuan, semuanya akan berakhir, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, mana hebat penghormatan di dunia ke akhirat? Akhirat yang mana penghormatan kita melibatkan daripada zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad. Berbilion-bilion manusia menyaksikan kehormatan dan ketinggian kita sewaktu itu. Kalau pangkat kita, tuan-tuan, kalau kita jadi sarjan, jadi kopra, jadi YB, jadi Tan Sri, jadi apa jua, berapa penggal aja, berapa minit dan berapa tahun je yang kita boleh, yang misalnya orang bangga-banggakan kita, betul tak tuan-tuan? Tapi besok di akhirat, subhanallah, kita mendapat kemuliaan daripada zaman apa dia? Zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, menyaksikan kehebatan dan ketinggian kita, lalu mendapat penghormatan di sisi mereka dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, Aisyah radhiyallahu anhu berkata,
Saya dahulunya tidak mengetahui adanya seksa kubur, sehingga datang kepadaku seorang wanita Yahudi meminta-minta. Dan sesudah saya beri, ia berkata, semoga Allah melindungi kami dari seksa kubur. Itu dia. Ya, Aisyah, isteri baginda Rasulullah, tak tahu pada asalnya ada rupanya seksaan kubur. Tapi bila seorang Yahudi itu ya meminta-minta lalu diberikan infak, lalu didoakan kepadanya. Ya, ini sunnah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, bila ada kawan-kawan kita memberi apa-apalah, kita doakan kebaikan untuk dia. Ini biasa kan, orang Melayu pun biasa buat. Ya, semoga Tuhan dimurahkan rezeki. Ini sunnah tuan-tuan. Ya, baik. Maka saya kira keterangan itu termasuk tipuan kaum Yahudi. Lalu saya ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepadaku bahawa seksa kubur itu hak benar. Maka seharusnya seorang muslim berlindung kepada Allah dari seksa kubur. Itu dia. Mula-mula dia rasa, orang Yahudi ni tipu kot. Lalu ditanya kepada Rasulullah, maka bahawa ya seksaan kubur itu benar. Macam mana orang Yahudi boleh tahu? Ya, mereka pun sebenarnya ditinggalkan dengan kitab-kitab yang banyak. Cuma mereka je yang tidak beriman kepada Rasul-Rasul. Kaum-kaum mereka lagilah banyak mendapat kitab. Lagilah mendapat banyak Rasul-Rasul. Tetapi apa dia? Banyak yang telah dibunuh oleh oleh mereka sendiri. Itu dia. Kalau kita tengok Nabi Zakaria ada yang digergaji. Betul tak? Nabi-Nabi Allah dulu banyak yang dibunuh. Nabi Isa disalib, ya, nak bagi tahu mereka lagi banyak mendapat kitab-kitab, mendapat nabi-nabi, tetapi mereka yang ingkar. Kita cuma dapat Quran je. Dia orang dapat Taurat, dapat Zabur, dapat Injil, tapi jenis apa dia? Jenis kerah kepala lah kita kata. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Baik, seterusnya. Ya. Nabi SAW memberitahu kepadaku bahawa seksa kubur itu benar. Maka seharusnya seorang itu berlindung kepada seksaan kubur dan bersedia beramal soleh. Sebab selama ia masih hidup, maka Allah telah memudahkan baginya segala amal soleh. Sebaliknya, bila ia telah masuk dalam kubur, maka ia akan ingin kalau dapat diizinkan untuk melakukan satu kebaikan sahaja, tetapi tidak diizinkan. Apa maksudnya? Dekat dunia ni Allah izinkan, nak buat baik, buatlah. Tapi besok dekat akhirat, mintalah pada Allah. Buat sikit pun Allah tak bagi dah. Betul tak? Dalam Al-Quran banyak dirakamkan. Betul tak? Ya, yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Apa ayat dia? Ya, apa ayat dia? Ya Allah, kembalikan semula kami ke dunia. Rabbana absorna wa samina farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Ya Allah, kembalikan kami semula ke dunia agar kami dapat beramal saleh. Ya. Dekat dunia ni, buat baiklah seluas-luasnya. Banyak tak medium kita nak buat baik? Banyak. Bukan ingat, kita kena kaya je boleh buat baik. Ya, kita ni, jalan buat baik ni banyak. Ya, silakan. Dah masuk dulu. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis yang kita sambung sikit lagi. Ya, kita cuba habiskan bab 3 ni pada malam ni insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Baik. Kerana itu seorang yang berakal harus berfikir dalam hal-hal orang yang telah mati. Yang ini sekalian, kita sebagai orang yang berakal, kita diajar supaya fikir cara orang mati fikir. Ya, jangan fikir macam mana orang hidup fikir. Orang hidup fikir nak cari dunia saja. Tapi fikir macam mana orang mati fikir. Orang yang dah mati fikir apa dia? Fikir kalaulah boleh hidup semula kat dunia ni, kata apa dia? Ya, dapat apa dia? Dapat berzikir, dapat sembahyang 2 rakaat, dapat bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya. Itu seperti mana orang yang boleh hidup di dunia ni. Kita fikir tuan-tuan, orang-orang yang mana kat kubur sekarang ni, dia nak buat apa yang kita boleh buat ni. Tapi kita tak buat misalnya. Yang mana mereka sama sekali tak boleh buat. Itu dia. Kita fikir macam mana orang-orang yang mati fikir. Ya, insya-Allah kita akan bersemangat buat. Ya, kerana apa dia? Kerana Tuan Pengarang kata apa dia? Ya. Kini dagangan akhirat agak sepi dan tidak laku. Tuan-tuan, sekarang ni tawaran-tawaran akhirat ni tak laku. Ya, ramai je orang yang sambut tawaran Allah Taala yang dinamakan syurga ni. Siapa yang mana dia penuh-penuhkan soft-soft ini kan semua ni tawaran Allah nak bagi syurga kepada kita. Tapi sikit je yang datang. Ya, misalnya, kalau di kelab-kelab malam misalnya, ramai misalnya. Tapi di majlis-majlis ilmu, di tempat-tempat yang baik ni, ramai orang yang tak nak rebut. Yang mana nilai ni hanya di dunia. Bila kita tuan-tuan, mati saja, dah tak ada dah. Kita boleh rebut lagi dah nilai-nilai ini semua. Boleh tak? Nak pergi majlis ilmu, baca Quran, solat, tak boleh dah. Nak bagi tahu, kita ni sekarang ni ladang, duduk dalam ladang. Yang mana ada buah-buah. Untunglah orang yang masa kat dunia, dia pergi petik, dia pergi makan, dia pergi manfaatkan kelazatan iman tersebut. Tapi rugilah orang yang mana dia tengok je orang sembahyang, tengok je orang nikmat dalam keadaan beragama, dia tengok saja. Besok bila dah meninggal dunia, dah tak ada ruang dah. Dah tak ada peluang dah. Untuk apa dia? Untuk dia berbuat semua benda tu. Dah tak ada dah. Ya, ulama sebut apa dia? Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab akan tiba masa dagangan itu sangat berharga, sebab pada saat ia berharga maka engkau tidak akan dapat mencari atau mencapainya lagi. Subhanallah. Ya, sekarang kat dunia ni orang tak pandang. Lekehlah, macam tak berharga lah kita panggil. Ya, besok nanti bila tahu nikmat apa dia? Nikmat sedekah itu Allah tunjukkan dengan sangat hebat. Ya, nikmat sembahyang itu Allah gantikan dengan syurga yang sangat hebat. Masa tu apa dia? Masa tu dah tak ada dah orang yang boleh dapatkan, melainkan apa dia? Dia dah rebut dekat dunia lagi dah. Ya, mana yang tak rebut kat dunia, rugi. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, untung ya, orang yang mana dia rebut masa yang dikira belum berharga. Tuan-tuan, katalah kita katakan dalam perniagaan ni kita tahu ramai orang-orang yang dalam bisnes ni dia akan grab ketika mana harga murah, orang tak nak beli apa semua tu, dia beli habis. Ya, sampai masanya mahal, masa tu dah mahal lah. Kan? Orang semua tak mampu beli, tapi dia miliki masa tu. Inilah ya, gambaran kita di akhirat ni. Dekat dunia orang tak pandang, orang tak nak rebut, tak nak ambil, kita ambil pakai ambil. Besok dah ada nilai, dah mahal dah. Jangan kata mampu beli, tak mampu beli. Memang langsung tak ada ruang untuk dapatkan. Tapi kita dah ada dah. Jadi masa hidup ni, kita buat baik sungguh-sungguh. Ya, yang mana orang pandang kita lekeh, datang kuliah lekeh, lebih baik duduk dekat meja-meja kopi, fikir tentang bisnes, fikir tentang saham-saham dan sebagainya. Ya, lekehlah kita kata. Ya, tak apalah.
Kerana apa dia? Kerana kita tahu nilai. Yang mana apa dia? Akan ada satu masa ianya sangat bernilai dan sangat mahal, yang mana mereka tidak mungkin akan dapat rebut. Yang mana kita tak dapat sekarang ni. Dia orang dapat bilion-bilion, juta-juta, kekayaan apa semua. Dia dapat. Kita tak dapat. Yang mana besok bila dia mati, benda tu semua dah tak ada nilai dah untuk mereka semua. Jadi hadirin sekalian, alhamdulillah lah. Ya, mudah-mudahan ya kata Tuan Pengarang apa dia? Ya semoga apa dia? Ya semoga Tuhan mempermudahkan atas kami sakaratul maut dan kesukaran kubur. Demikian pula pada semua kaum muslimin dan musliman. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ya kita telah selesai pada bab yang ketiga ini, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab yang keempat, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. InsyaAllah kita akan bertemu pada akan datang. Ya, saya mohon maaf atas salah dan silap. Dan sebelum mengakhiri pertemuan, mari kita sama-sama nadah tangan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang banyak itu ya Allah. Dosa kami berlonggok-longgok banyak ya Allah. Ya Allah, kami sedang ya Allah duduk di ya Allah di dunia ini yang mana ladang-ladang amal ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan pada kami agar kami dapat ya Allah beramal soleh dengan istiqamah ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, ringankan jasad kami ya Allah, agar kami dapat solat 5 waktu di masjid dan di surau berhampiran kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan iman ya Allah. Jangan muliakan kami kerana harta dan jawatan ya Allah. Jangan muliakan kami kerana pangkat ya Allah. Jangan muliakan kami kerana rupa ya Allah. Tapi muliakan kami ya Allah kerana iman dan takwa yang ada pada diri kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati kami daripada sifat riya, ujub, sum'ah, takabbur ya Allah. Ya Allah, berilah ya Allah, Kau hiasi hati-hati kami ini dengan sifat ikhlas, dengan sifat sabar, dengan sifat redha, dengan sifat qanaah, dengan sifat zuhud dan dengan sifat-sifat yang mahmudah ya Allah. Ya Allah, kami yang sedang menunggu giliran-giliran kematian kami yang tak tahu bila ya Allah. Mungkin malam ni, esok maupun lusa ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami sedar ya Allah, sekiranya gagalnya kami ya Allah di alam barzah itu, gagallah seluruhnya ya Allah. Sekiranya berjaya kami di alam barzah itu ya Allah, berjayalah seluruhnya ya Allah. Ya Allah, berilah peluang dan ruang pada kami ya Allah, dengan atas rahmat dan belas kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami selamat di semua destinasi itu ya Allah, dan agar kami ya Allah selamat sampai ke destinasi yang kami dambakan, iaitu syurga yang abadi itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, jagalah kami dan keluarga kami dan seluruh umat Islam ya Allah. Mudah-mudahan mereka ya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Sembuhkan penyakit kami ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya Allah. Ya Allah, langsaikan hutang piutang yang kami sedang hadapi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, jadikan anak-anak kami penjuk mata ya Allah, yang mana menjadi mata rantai perjuangan pada baginda Rasulullah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.